Tiba-tiba, diorang berdua terdengar satu suara tangisan daripada sebalik dinding. Lepas tu, ayah dia nampak ada seorang lelaki dekat dalam bilik tu. Dan lelaki tu meratap dekat salah satu pintu peti sejuk bilik simpanan mayat. Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal cerita seram bilik mayat, geng. So cerita ini dipetik daripada thread yang viral dekat Twitter pasal pengalaman ayah dia menjadi pekerja dan petugas hospital selama 40 tahun. Katanya setelah bertahun-tahun kerja, 10 tahun terakhir, ayah dia telah ditempatkan di unit postmortem. So korang nak tahu tak cerita ni yang memang sangat-sangat viral dekat Twitter, dan aku akan cerita balik dekat korang pasal pengalaman ayah dia sendiri bekerja dekat bilik mayat, geng. So, bila kita cakap pasal postmortem ni, dah tentunya postmortem ini melibatkan orang-orang yang dah mati. Maksudnya apa? Mayat, geng. Pencerita thread ini yang tak sure dia ambil daripada mana, tetapi dah kredit lah dia punya owner cerita sebenar ni. Cerita ni pernah viral tau dulu, so dia just tulis balik. Cerita dia macam ni, geng. Masa hari pertama ayah dia bekerja dekat rumah mayat, bau mayat memang tersangat-sangat kuat. Sampaikan diorang kena mandi air lemon tau untuk buang bau mayat tu. So katanya mak dia tak bagi ayah dia masuk rumah selagi bau tu tak hilang. Baju dan juga seluar ayah dia kena bakar sebab takut terkena badi mayat tu setiap kali dia bekerja dekat dalam rumah mayat tu. Tahun pertama, bapak dia kata bapak dia tak pernah lagi menghadapi sebarang kejadian yang pelik ataupun kejadian-kejadian mistik selama dia bekerja dekat dalam rumah mayat. Tapi pengalaman-pengalaman ni mula terjadi bila masuk tahun ketiga, geng. So ada satu kes di mana ayah dia kena bagi court statement pasal seorang perompak yang telah mati kena tembak dengan polis. So disebabkan perbicaraan tu pada pagi, and then tengah malam sebelum tu ayah dia dengan seorang pembantu dia buat postmortem tentang mayat penjenayah tersebut. So korang pernah dengar tak pasal satu term rigor mortis? Term ini bermaksud anggota mayat mengejang selepas beberapa jam tau. So siapa-siapa yang tak biasa dengan term ni, diorang boleh tersalah anggap mayat tu boleh bangun balik jadi zombie. So masa bapak dia ni tengah postmortem malam tu, tengah potong-potong anggota badan, and then potong sana, and then potong sini, tiba-tiba tangan mayat tu dia pegang pergelangan tangan pembantu ayah dia. So puaslah ayah dia ni meleraikan tangan mayat tu dan juga tangan pembantu ayah dia ni, tapi still tak boleh. Tangan mayat tu memang sangat-sangat kuat tau, dia genggam tangan pembantu ayah dia. So pelbagai cara dia dah buat, sampailah bapak dia ni terpaksa potong jari jemari mayat tu untuk meleraikan jari dia dengan pergelangan tangan pembantu dia ni. Tiba-tiba ayah dia ni menjerit tau. Menjerit, lepas tu ayah dia ni melompat. Sebab apa? Sebab ayah dia ni nampak mata mayat tu dah terbuka balik. Siap boleh toleh kepala, and mayat tu boleh pandang bapak dia ni tau. So waktu tu bapak dia dan juga pembantu bapak dia ni sangat-sangat ketakutan sebab selalunya rigor mortis ni katanya mayat tu hanya akan macam keras. Tapi pelik, macam mana mayat tu boleh berpusing kepala. Ayah dia dan juga pembantu itu melaungkan azan dan juga berselang baca Al-Fatihah berulang kali tau, geng. Tiba-tiba kepala mayat tu terangkat-angkat. And then pembantu ayah dia ni dah meraung tau sebab sangat-sangat takut lah waktu tu. Yelah, kau bayangkan lah ada mayat dia bangun balik, and then diorang berlawan dengan mayat malam tu. And then beberapa minit lepas tu ayah dia dan juga pembantu dia terus berlari keluar daripada bilik mayat. So ayah dia ni suspek mayat ni mesti pernah ambil dadah ataupun sebelum dia mati dia ambil dadah. Korang tahu
tahu tak sebab apa ayah dia ni suspek yang mayat tu dia ambil dadah? Sebab ada pernah satu kes tadi dekat overseas, ada satu mayat tu ketagih dadah tau. And then diorang kena tanam hidup-hidup. Sebab apa? Sebab diorang ingatkan overdose, tapi rupanya mayat tu hidup balik sebab dadah tu, geng. So setelah beberapa minit, ayah dia masuk balik dekat rumah mayat tu dengan beberapa orang doktor dan juga beberapa pembantu untuk membantu diorang lah malam tu. Ayah dia cakap masa mula-mula ayah dia masuk dalam bilik ruang bedah tu, mayat tu dah tak ada kat tempat bedah yang diorang last kali tinggalkan. So waktu tu diorang semua sangat-sangat panik. So bila diorang cari-cari balik, rupa-rupanya mayat tu terbaring dekat sebelah tempat dia bedah tadi. Bila diorang periksa blood content kan, kandungan darah, tak ada pun dia jumpa kesan-kesan dadah tau. Berdasarkan report, mayat itu kemudiannya disahkan betul-betul mati sebelum diorang bedah lagi. So untuk kes kedua pula, ayah dia pernah uruskan mayat yang telah dihukum gantung sampai mati, geng. So memula ayah dia rasa macam tak ada apalah, sebab dia kata dia selalu je nampak mayat-mayat yang perut dia terburai and then kepala dia pecah. So dia kata mungkin tak ada beza lah dengan mayat yang kena hukum gantung sampai mati. And then waktu tu ayah dia nak buka beg troli mayat tu tau. Maksudnya bila buka je terus nampak mayat. And then alangkah terkejut ayah dia tu nampak mayat tu memang dalam keadaan yang sangat-sangat menakutkan tau. Bila dia buka je beg mayat hitam tu, ayah dia cakap ayah dia rasa macam nak pengsan. Sebab apa? Dia kata mata mayat tu terbuntang sampaikan terkeluar daripada soket. And then mulut mayat tu ternganga dan lidah dia terjuntai tau, geng. So ayah dia dan pembantu asisten ayah dia menyiapkan mayat tersebut. Korang tahu tak dia buat macam mana? Mata mayat yang terjojol tu dimasukkan semula ke dalam soket dia, ke dalam rangka lah maksudnya. Lidah mayat yang terjulur tu digulung-gulung masuk ke dalam mulut tau. So untuk memastikan lidah tu stay kat dalam mulut, diorang terpaksa ikat satu tali yang diikat daripada bawah hingga ke atas kepala. Daripada bawah hingga ke atas kepala. So setelah diorang bersih-bersihkan mayat and then diorang bersih-bersihkan tempat kerja diorang tu, tiba-tiba diorang berdua terdengar satu suara tangisan daripada sebalik dinding. So mula diorang buat tak tahu tau. Diorang buat tak endah, buat tak tahu, macam tak ada apa-apa jadi tau. Lama kelamaan suara tu makin kuat tau. Suara tangisan tu semakin kuat. So waktu tu ayah dia cakap ada satu suara daripada tangisan tu, dia cakap macam ni, "Mak, maafkan Aboy, Mak. Ampunkan Aboy." Lebih kurang macam tu lah. So ayah dia cakap, nak kata orang main-main ke prank kan, siapa je yang sanggup prank kat dalam bilik mayat, betul tak? Ikut logiknya memang aku rasa tak ada orang berani nak buat prank dekat dalam bilik mayat. Orang gila pun tak sanggup nak duduk seorang-seorang kat dalam bilik mayat. Ini apatah lagi buat prank pula tu kan. Lepas tu diorang teruskan kerja and then diorang keluar daripada bilik mayat. Tapi suara tangisan dan suara raungan itu masih berterusan. So nak dijadikan ceritanya, pejabat ruangan itu dia terletak dekat hujung koridor bilik mayat. So kalau diorang nak keluar daripada bilik tu, diorang kena lintas dulu bilik mayat tu. Selepas itu, geng, korang tahu tak apa jadi? Ayah dia ni memang sangat-sangat curious nak tahu apa yang jadi sebenarnya dekat dalam bilik mayat tu kan. Ayah dia ni usah tahu bilik simpanan mayat tu. Lepas tu ayah dia nampak ada seorang lelaki dekat dalam bilik tu. Dan lelaki tu dia bogel tau, sambil meratap dekat salah satu pintu peti sejuk bilik simpanan mayat tu, geng. Dan ayah dia ni sangat-sangat pastilah, memang sangat-sangat sure yang fridge yang dia nampak lelaki bogel tu berdiri adalah fridge simpanan mayat orang yang kena gantung tadi, geng. So selepas daripada kejadian tersebut, ayah dia dan juga pembantu dia ni terus berlari keluar daripada bilik mayat tu hinggalah ke hujung hospital, geng. Lepas daripada tu ayah dia kata memang ayah dia serik lah nak uruskan mayat-mayat yang telah dihukum gantung sampai mati, geng. Sebab dia kata pengalaman itu adalah pengalaman yang paling seram dan juga paling mistik dia pernah lalui selama dia bekerja dekat bilik ruangan mayat, geng. So dia kata kalau boleh dia nak elak kes-kes yang berkaitan dengan mayat yang dihukum gantung sampai mati, geng. Okay, geng, so itu adalah sedikit cerita seram bilik mayat yang aku boleh kongsikan kat korang pasal thread yang viral dekat Twitter, geng.
So, apa mendapat korang? Seram tak? Aku rasa kes ni memang sangat-sangat menakutkan. Dan kalau aku kat tempat ayah dia ni, esok dah tu aku dah tak kerja kot. Okay geng, so apa pendapat korang? Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe geng. Jaga diri and always stay safe. Bye!